Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-'uqad wa tanfarju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-awa'ij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yastasqa al-ghamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin 'adada kulli ma'lumin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin al-hikmah warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammimil khair. Allahumma iftah alaina hikmataka wa yanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Amma ba'd. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita merafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Dan kita mulakan kuliah kita dengan sama-sama dulu kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibil qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibil qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibil qalbi wa jasadi wa ruhi
سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah wa syukurillah. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita berkongsi berkaitan dengan pada menyatakan rahsia berpuasa. Kita masuk pada Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta supaya Allah Ta'ala sampaikan kita kepada Ramadan. Dan sebelum daripada kita menghadap kepada Ramadan, kita membincangkan berkaitan dengan puasa dan rahsia puasa. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis kursi, kullu hasanatin bi ashri amthaliha ila 700 dhi'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Muttafaqun alaih. Artinya, tiap-tiap kebajikan itu dibalas. Kullu hasanatin, setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi ini, dia nak balas bi ashri amthaliha. Dia nak balas 10 kebajikan, 10 pahala. Ila 700 dhi'fin, sampailah Allah Ta'ala kata, aku akan balas pada seorang yang buat baik daripada 10 sampailah 700 kali ganda. Ini tidak berkaitan dengan puasa lagi. Lain pada puasa, kita buat baik, Allah Ta'ala kata dia nak beri ganjaran 10 kita kata pahala, dan boleh mencecah semaksimal mungkin kepada 700 kali ganda pahala. Bermaksud banyaknya Allah Ta'ala nak beri kepada kita jikalau kita melakukan ibadah lain pada puasa. Illa siyam, melainkan puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untuk aku. Wa ana ajzi bih, maka akulah yang akan membalasnya dengan sekira-kira tidak dapat dikira-kira. Bermaksud Allah Ta'ala akan balas orang yang berpuasa, kita kata pahalanya, kebajikannya, kebaikan yang Allah Ta'ala nak beri, dia tidak dapat sampai tahap, tidak dapat nak dikira-kira banyaknya pahala. Ada pun amalan yang lain Allah Ta'ala kata semaksimal dia sampai pada 700 sahaja. Tetapi pahala puasa ni lain, dia lain. Sebab tu Allah Ta'ala sebut fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untuk aku. Sebab apa? Untuk aku, Allah Ta'ala sebut. Hak lain untuk kerana dia juga. Tetapi puasa ini dia lain. Kalau kita tengok, kita duduk seorang di rumah dalam keadaan kita puasa, orang tak ada, makanan ada, air ada, kita boleh buka, orang tak tahu. Walaupun dalam gelap, dalam keadaan gelap duduk dalam bilik seorang lagilah, boleh. Tetapi kita tidak buat sedemikian kerana kita yakin dan beriman sungguh-sungguh bahawasanya Allah Ta'ala Maha melihat. Maka itulah menunjukkan fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untuk aku. Kita buat kerana dia sungguh, bukan buat kerana orang, bukan buat kerana apa-apa. Maka bila kita puasa walaupun duduk seorang diri, yang mana Allah Ta'ala nilai setiap orang berbeza-beza. Ada orang dia puasa takat lapar dan dahaga sahaja, tetapi maksiat dia buat lagi, dengan mengumpat, dengan keji, dengan duk kata ke orang, dendam dan sebagainya. Dan ada orang yang puasa, dia menjaga makan minumnya
dia tidak makan dan minum, dan dia menjaga 7 anggota dalam dia buat ibadah yang wajib dan yang sunat, maka orang ini dipanggil orang yang khawas, orang yang khas. Dan ada lagi, satu lagi tahap manusia ni, dia boleh pergi mencecoh kepada khawasu khawas. Khawasu khawas bermaksud orang yang sangat terpilih. Hati dia tidak lalai walaupun satu saat ketika dia berpuasa, pada setiap hari dia berpuasa. Bermaksud dalam pada masa yang sama dia tidak makan, dia tidak minum, dia jaga 7 anggota, dia jauhi daripada haram, dan dia buat segala taat, dia buat lagi kita kata yang sunat, tetapi hati dia tidak pernah lupa kepada Allah. Maka orang ni dipanggil khawas, kebiasaan wali Allah. Kebiasaan orang ini berpuasa, dia adalah wali Allah. Kemudian dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk. Artinya, demi Tuhan yang diriku dijadikannya, Nabi sebut wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang diri Nabi tadi dijadikan dengan tangan kudrahnya, dengan kekuasaan Allah. Itu maksud la khulufu famin shaim, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu indallah, di sisi Allah terlebih harum, lebih wangi, min rihil misk, daripada baungan kasturi. Sedangkan kasturi itu bau wangi dah, tetapi Allah Ta'ala bau mulut orang yang berpuasa itu dalam keadaan mulianya orang puasa ini, bau mulut dia lebih pada kasturi. Kalau kita tengok pada zahirnya ni, hadis ni dicakap dari segi hakikat puasa itu, maka bau wangi ini kita tidak akan bau kita orang awam, kita orang biasa. Kalau kita tahu orang tu berpuasa, kita kata kebanyakan orang yang berpuasa mulut dia bau busuk. Kerana apa? Kerana daripada nafas dia itu datang daripada perut yang kosong. Bila perut yang kosong tidak diisi dengan makanan, dia bercampur dengan najis dalam perut ni, maka dia keluarlah nafas yang berbau. Maka bila nafas yang berbau, pada zahiriah begitu, kita sama-sama manusia, bila bau memang busuk, tetapi Allah Ta'ala nilai bau busuk kita itu lebih harum daripada kasturi. Bermaksud Allah Ta'ala muliakan orang yang berpuasa tadi, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Maka janganlah pula kita ni, walaupun kita tahu Allah Ta'ala bagi tahu dalam hadis ni, diam-diam kita pergi sembuh, kita kata nafas kita korang. Jangan dah, kita tahu dah mulut kita bau busuk, jangan kita pergi buat korang. Rebah saya dah, kita tengah puasa, dia pun puasa dah, molek-molek duduk jadi balak. Sebab apa? Sebab kita buat ke dia, rebah dia dah bangsawan. Dah. Kemudian Nabi sebut lagi dalam hadis, lil jannati babun, bagi syurga itu ada pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, dan dinamakan pada pintu itu ar-rayyan. Ni nama yang berada di pintu syurga. Salah satu pintu ada berapa? Pintu ada 8. Pintu ada 8. Syurga ni pintu dia ada 8. Dia 7 tingkat, 8 pintu. Macam mana dia, Ustaz? Wallahu a'lam. Maka setiap pintu itu ada nama Abu Bakar. Setiap pintu itu nama Abu Bakar ada. Bermaksud dia boleh masuk ke pintu mana dia nak, Abu Bakar, lebih di situ. Maka kita ni, jika kalau kuat puasa, kita jaga puasa kita, insya-Allah kita boleh masuk ke pintu Ar-Rayyan. Boleh masuk ke pintu Ar-Rayyan. Ada orang masuk ke pintu sedekah. Dia banyak sedekah. Puasa dia tidak jaga mana. Ada orang masuk ke pintu solat. Dia semayang banyak.
mengikut kadar masing-masing. Maka Nabi sebut la yadkhulu minhu illa shaimun wa huwa maw'udun biliqa'illah fi jazaa'i shaumi. Tidak akan masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan itu melainkan orang yang berpuasa. Kerana janji Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapati Allah Taala akan balas puasanya itu, itulah ganjaran orang yang berpuasa. Allah Taala melebihkan, diletakkan pintu itu, satu pintu khas untuk orang yang menjaga puasa ni. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abwabas sama wa abwabal jannah tuftahu li awwali lailatin min syahri Ramadan wa la tughlaqu illa akhir lailatin minhu wa laysa min 'abdin aw amatin shalla fi lailatin minhu illa kataballahu lahu bi kulli sajdatin satu kali sujud alfan wa sab'imi'ah hasanah wa bana lahu baitan fil jannah min yaqutatin hamra wa lahu 70,000 babin likulli babin minha misra'ani min zahabin muwashshahid min yaqutatin hamra. Bahawasanya setiap segala pintu langit dan segala pintu syurga, dua. Yang pertama pintu langit, berapa ada pintu langit ni? 7 pintu dia. Tiap langit dengan langit ada, setiap langit itu ada pintu dia. Yang pernah kita dengar cerita berkait dengan Isra' wal Mi'raj, Nabi naik ke langit, Nabi sampai di langit yang pertama dengan Jibril. Penjaga pintu langit yang pertama tanya Jibril, wa man ma'ak, siapa yang bersama dengan kamu? Jibril kata Muhammad. Maka bila Jibril kata ana wa Muhammad, aku dan Muhammad, baru dibuka kunci pintu langit yang pertama. Bermaksud ada yang jaga di pintu langit pertama ni, malaikat. Malaikat ketujuh malaikat ini dijadikan sebelum adanya langit dengan bumi. Allah Ta'ala jadikan 7 malaikat. Maka naik pula langit yang kedua, gitulah seterusnya. Maka bermaksud 7 lapis langit tadi Allah Ta'ala suruh malaikat buka belakang. Apa simbolik daripada kita kata yang Nabi sebut ni? Bermaksud ulama sebut Allah Ta'ala nak terima segala amalan kita. Yang kedua dibuka pintu Al-Jannah wa abwabal jannah. Yang kedua dibuka pintu syurga. Syurga ada berapa? 8 pintu. Ke-8 pintu dibuka. Bermaksud Allah Ta'ala nak masukkan kesemuanya sekali, kita kata manusia, ke dalam kita kata dalam syurga Allah. Tuftahu, dibuka. Kita tahu dah, disebut tadi dia akan dibuka. Bila dibuka Ustaz? Tuftahu li awwali lailatin, pada malam pertama bulan Ramadan. Kalau esok 1 Ramadan, malam tu dibuka dah. Malam tu dibuka. Sebab tu malam tu kita buat apa? Sembahyang tarawih. Dak puasa lagi, esok baru puasa, tapi malam tu dah start sembahyang tarawih. Maka apabila dia sebut tuftahu li awwali lailatin min syahri Ramadan wa la tughlaqu illa akhir lailatin minhu, dan tidak akan ditutup melainkan pada akhir malam daripada Ramadan. Akhir malam bermaksud kalau esok raya, malam tu dah tutup. Malam sebelum tu bermaksud kalau 30 Ramadan, esok raya, malam sebelum 30 tu. Sebab kita ikut kira malam, kita tak kira hari. Kita orang Islam ni kira malam. Kalau esok 1 Ramadan, malam tu dah kira 1 Ramadan. Kalau esok 30 Ramadan, malam tu dah kira 30 Ramadan. Bermaksud malam tu Allah Ta'ala dah tutup semua sekali, pintu langit dengan pintu syurga, semua sekali tutup. Bermaksud sebulan Allah Ta'ala buka. Sebulan Allah Ta'ala suruh malaikat buka. Walaysa min 'abdin, dan tidak
padahal tiada daripada hamba Allah Ta'ala daripada kalangan laki-laki, au amatin, atau daripada kalangan perempuan, solat, semayang, fi lailatin minhu, pada malam daripada Ramadan. Tak kira lah malam pertama ke, malam kedua, sampai malam ke-30, laki ke perempuan yang semayang, dia kata dia nak kabur benda ni, dia ada benda nak kabur. Illa kataballahu lahu bikulli sajdatin, melainkan Allah Ta'ala tulis setiap kali dia sujud. Dia tak sebut semayang apa ni, tapi malam hari. Tak kira lah semayang tarawih ke, semayang isyak ke, semayang maghrib ke, semayang ba'diyah ke, qobliyah ke. Maka bila kita sujud sekali pada bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala nak beri apa ni? Alfan wa sab'i mi'ah hasanah, 1,700 kebajikan sekali sujud. Sekali sujud banyak mana? 1,700 kebajikan Allah Ta'ala nak beri pahala. Ada lagi ni, bukan ni je. Wa bana lahu baitan, dibina baginya rumah. Baitan, rumah. Rumah dalam kepala kita kata 3 bilik, 2 bilik air. dah kita kan atas dunia kita duk fikir betul. Ni bukan ni rumah pasal lain. Kita tengok besar tak besarnya rumah yang saya sebut. Wa bana lahu baitan. Ni sekali sujud je ni. Dah kalau 1,500 kali kita sujud bulan puasa, bulan Ramadan. Sebulan tu kita kali-kali ni contoh 1,500 kali kita sujud kepada Allah. Banyak mana kita dapat rumah? Allah Ta'ala apung setiap kali kita sujud tu 1,700 kebajikan dia beri. Kemudian ni nak beri rumah, dia kata setiap kali sujud. Bermaksud 1,500 rumah kita dapat. Rumah besar mana ni? Rumah besar Gok Ayang. Kita tengok. Wa bana lahu baitan fil jannah min yakutatin hamra. Yakut bermaksud permata, hamra merah. Maka Allah Ta'ala nak bina rumah yang Allah Ta'ala nak beri pada setiap orang yang beramal ni, setiap kali sujud satu rumah yang mana dibuat daripada permata merah. Ada lagi ni, dia nak khabar lagi. Walahu sab'una alfi babin. Banyak mana ni? Pintu saja. Pintu saja 7,000 pintu. Setiap satu rumah ada berapa pintu? 7,000 pintu. Banyak ni nak buat benda. Nak buat benda ustaz, banyak-banyak sangat. Nak main dia ustaz. Dah 7,000 pintu. Datuk Wida dia buat rumah dia sampai tak 7,000 pintu rumah dia saja. Tak sampai 7,000. Tu babi besar dah tu. Dah, ni Allah Ta'ala nak beri rumah ni. Bukan rumah dah kepala kita ni mikir 3 bilik. Dah, rumah yang pintu dia ada 7,000 pintu. Besar tak besar. Maka dia sebutnya lagi likulli babin. Dia nak cerita pasal pintu pula. Setiap pintu likulli babin minha misru'ani, daripada 2 daun. Satu pintu, ada orang dia buat rumah satu pintu, pintu satu gitulah, buka gini, tutup. Ada orang buat dua daun, dia panggil 2 daun gini. Buka gini ataupun masuk takhlaq tak dalam. Maka 2 pintu ni buat daripada benda pintu saja. Minha misra'ani min zahab, daripada emas. Muwasyahin min yakutatin hamra, yang pintu itu buat daripada emas yang dipermatakan daripada permata merah. Bermaksud dia buat daripada emas 2 pintu ni. Ada berapa pintu? Satu rumah 7,000 pintu. Semua ke-7,000 pintu ni buat daripada emas, diubuh pula ni mata merah. Nampak tak? Ni contoh saya beri gambaran saja. Sedangkan dalam syurga kelak, kalau kita baca hadis, wala uzunun sami'at wala khatara qalbi bashar, yang mana mala ainu ra'at, mata kepala tidak pernah tengok. Hak benda saya cerita ni kita dapat dalam syurga. Jadi Nabi dah sebut awal-awal syurga tu macam mana? Mala ainu ra'at, mata kepala tak pernah tengok benda tu.
wala uzunun sami'at, telinga pun tak pernah dengar. Kalau kita sampai dalam syurga tu, kita tengok saja syurga, tak pernah telitah, tak pernah tengok syurga lagu tu. Kalau selagi telitah dalam benak kita ni, dalam pemikiran kita, dalam hati kita, bukan syurga lagi, bukan. Syurga ni macam mana Nabi sebut? Malla ainu ra'at, dan mata kepala kita ni tak pernah tengok benda tu. Wala uzunun sami'at, dan telinga pun tak pernah dengar benda ni. Wala khatara qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati. Kalau selagi terlintas, bukan. Bukan lagi. Kita mari terlintas, oh ada air terjun ni, ada makmah. Bukan lagi. Bermaksud hebatnya syurga yang Allah Ta'ala buat kepada setiap orang. Besar mana syurga setiap orang Allah Ta'ala nak bagi ni? Sebesar langit dengan bumi setiap orang. Satu langit, satu bumi ni hak kita seorang. Dan nak apa besar sangat? Nah, itulah Allah Ta'ala nak bagi tahu kayanya dia. Kalau seorang dia boleh buat begitu, dia boleh beri setara tu, kaya tak dia? Kaya kan? Dan kalau sekali sujud dia boleh beri setara ni. Buat pintu daripada rumah dia, permata daripada permata merah. Setiap orang kalau sujud 1,500 kali, saya sebut tadi berapa? 1,500 rumah dia kena beri. Tu kalau saya congok saja 1,500 sebulan. Dah kalau banyak lagi dia kena beri orang. Dah adakah dia janji ni janji menipu? Dah, dia tidak pernah janji menipu. Bila dia kata dia nak beri, dia tetap beri. Tu pesan Allah Ta'ala, jenis Allah Ta'ala ni, dia tidak menipu. Dia tidak macam manusia, dia tidak macam makhluk lain. Maka Allah Ta'ala bila dia bagi tahu dia nak beri biang, begitulah dia nak beri sungguh. Fa iza sama awwala yaumin min syuhuri Ramadan ghafarallahu lahu kulla dhanbin, setiap dosa, ila akhir yaumin min Ramadan wa kaffaratun ila mithlih wa kana lahu bi kulli yaumin yasumuhu qasran fil jannah lahu alfu babin min zahabin wastaghfara lahu 70,000 malak min ghadwatin ila an tatawara bil hijabi wa kana lahu bi kulli sajdatin sajadaha min lailatin aw naharin syajaratun fil jannah yasirul rakibu fi zilliha mi'ata sanah thumma la yaqta'ha. Apa benda dia bagi tahu lagi dalam matang ni, Syekh Abdul Samad Falambani menyebut, dan apabila puasa seseorang, fa iza shoma awwala yaumin min syuhuri Ramadan, dan apabila puasa seseorang pada permulaan hari daripada bulan Ramadan, bermaksud dia puasa hari pertama 1 Ramadan, dan saya mengampuni Allah Ta'ala baginya akan segala dosanya hingga akhir hari daripada bulan Ramadan itu. 1 bulan tu kalau kita puasa, Allah Ta'ala ampun direct dosa kecil kita. Dosa kecil kita semua Allah Ta'ala ampun. Dosa besar dia kena taubat, dia kena berazam dan sebagainya. Dia ada syarat dia dosa besar. Maka yang disebut ni adalah dosa kecil daripada dosa yang telah kita lakukan. Kerana dosa kecil yang kita ada ni, jikalau kita tidak taubat, dia jadi besar juga. Kita kumpul hari ke hari, buat dosa kecil, buat dosa kecil, buat dosa kecil, kita dah kumpul jadi dosa besar juga. Itu ulama sebut dalam kitab Penawar bagi hati. Kemudian, dan menghapuskan baginya sehingga bulan Ramadan yang umpamanya itu, dan adalah baginya dengan tiap-tiap sehari. Ini tak cerita hal lain pula. Tiap-tiap sehari yang dipuasakan itu 1 mahligai. Tadi nak beri apa ni? Tadi nak beri rumah. Ni dia janji nak beri mahligai pula. Rumah dengan mahligai mana besar? Mahligai lah, besar sekali. Antara daripada rumah dengan mahligai lebih besar. Yang mana 1 mahligai sehari yang dia puasakan. Kalau 30 hari dia puasa, 30 mahligai dia dapat. Ni. Di dalam syurga baginya 1000 pintu daripada emas. Tadi 70 pintu sebab dia rumah. Kok ni mahligai lebih besar, dia buat 1000 pintu. Pun buat daripada emas,
Semua emas. Tidak kabur daripada yakutatin hamra, tak ada, emas saja. Semua emas. Kita hari ni nak beli emas pun payah. Dah. Akhirat kelak dalam syurga, emas ni penuh berkata-kata. Atas dunia ni, orang yang antara banyak mengumpul emas, kita tengok Sultan Brunei tu. Dah. Buat ceret najis pun daripada emas. Banyaknya harta. Kemudian, dan adalah yang menghapuskan bagi segala dosa hingga bulan Ramadan yang seumpama itu. Daripada Ramadan ke Ramadan, satu pandangan tersebut, dan daripada 1 sampailah 30 Ramadan. Dan adalah baginya pada tiap-tiap sehari dan dipuasakan itu 1 mahligai di dalam syurga, baginya 1000 pintu daripada emas. Min zahab, juga daripada emas. Juga daripada emas. Dan meminta ampun baginya. Bagi siapa ni? Bagi orang yang puasa tadi. Siapa dia tolong minta ampun ni? Bukan orang puasa tu minta ampun ni, makhluk lain tolong minta ampun kepada Allah Ta'ala oleh 70,000 malaikat. Daripada pagi-pagi hingga masuk matahari, 70,000 malaikat tolong minta ampun untuk orang puasa tadi. Kalau sehari dia puasa 70,000, 30 hari dah banyak. Mana malaikat tadi duk minta ampun untuk dia seorang? Dah sehari pun 70,000. Banyak. Dan adalah baginya tiap-tiap 1 sujud. Dia nak cover juga ni 1 sujud. Tadi dia pun 1 sujud, tapi hak ni ganjaran hak lain pula. Tiap-tiap 1 sujud yang disujudkannya di dalam sembahyangnya di dalam malam ataupun siang. Tak kira lah siang ke malam. Hak tadi malam saja dia sebut dalam nas tadi. Hak ni yang kedua siang malam tak kira. Sembahyang zuhur ke, sembahyang subuh ke, sembahyang asar ke. Kemudian tiap-tiap 1 sujud yang disujudkan di dalam sembahyang di dalam malam atau di dalam siang pada bulan Ramadan itu 1 pohon pokok di dalam syurga. Allah Ta'ala janji nak beri 1 pohon pokok. Kecil lah ustaz, kalau buat setara tu kita kata dah semayang apa semua sekali, Allah Ta'ala wisa je dah, rasa je pokok. Kita tengok pokok ni macam mana dah. Walaupun sepokok ni kita tengok macam mana saya. 1 pohon pokok di dalam syurga. Sirru rakibu fi zil. Sekira-kira berjalan orang yang berkenderaan. Orang tu naik kuda lah contoh, naik unta. Nama mana ni? Nak berjalan diameter dia. Di dalam naungan, ni naungan dia. Di bawah kalau pokok, di bawah tu dia duduk berjalan. Dengan bukan berjalan kaki ni, dengan kenderaan. Dia tak khabarlah kuda ke unta, tapi berkenderaan. Maka di dalam naungannya itu 100 tahun kemudian tiada memutus, ia akan tak putus lagi. Naungan yang kita kata terlalu besar, dia berjalan ni sampai setahun. 100 tahun. Bukan setahun, 100 tahun. Dia kata apa? Mi'ah sanah. 100 tahun, banyak. Dah besarnya pokok Allah Ta'ala nak beri pada manusia. Dah, kalau tak beramal juga berat lanang. Berat lanang. Dah, banyaknya kebolehan Allah Ta'ala nak beri pada manusia ni. Puak jin pun begitu juga. Mahligai lagi, rumah lagi. Tak beramal juga. Tak beramal juga rugi. Dah, hidup dalam keadaan rugi. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, nazarallahu ila khalqihi, wa iza nazara ila 'abdin lam yu'azzibhu abada. Walillahi azza wa jal fi kulli yawmin alfu atiqin minan nar." Dan apabila ada pada permulaan malam, iza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, dan apabila ada pada permulaan malam daripada bulan Ramadan itu, maka menilik. Ni Allah Ta'ala nazar ni. Nazar ni dia tilik pandang.
Kalau Tok Guru pernah bagi tahu, dia nazar ni kita kata dia menilik pandang. Contoh saja ni saya buat, tapi Maha Suci Allah Ta'ala bersifat dengan makhluk. Kalau kita nak beli barang, kita tengok. Kita tengok gini ke, lepas tu kita lepas ke, tengok tak lain ke, kita tengok lama. Kita tengok, kita belak. Kita belak. Maka hak yang nazar dengan, dia panggil tengok dengan nazar ni dia lain. Tengok ni kalau kita tengok sekelibat, kita pun balik tak lain. Nazar ni ditengok, direnung. Tu nazar. Kalau bahasa Arab kau, dia sebut nazar ni dia merenung. Pada malam yang pertama bulan Ramadan, Allah Ta'ala direnung dengan menggunakan basar dia. Kerana Allah Ta'ala dia tidak renung dengan mata. Kita ni renung dengan mata. Dulu ada seorang tok guru di pondok Pasir Tumbuh, saya tak ingat nama apa. Silap saya di pondok Pasir Tumbuh. Kalau tupai lalu, dia tengah berjalan, dia tengok je. Dia tengok bok jatuh tupai. Tajam mata dia. Dia tengok saja tupai tu boleh gelecah. Dia tengok tupai tu belum gelecah. Bermaksud dia hakikat dia kuat. Dia tengok saja bermaksud manusia ni dia lebih apabila dia dekat dengan Tuhan. Sebab apa sampai jadi gelecah tupai tu? Orang ni apabila mata dia jadi tajam. Orang yang kuat beramal ni kalau kita nak tengok, dia ada tanda ni. Kalau dia kuat berzikir, mata di sini. Mata di sini. Dia jadi tajam. Kita tengok mata dia pun tak boleh renung lama. Sebab dia kuat berzikir. Cahaya Allah Ta'ala itu kuat pada diri dia. Maka kadang-kadang dia akan keluar melalui muka dia. Dia jadi berseri-seri. Muka dia tu bila orang tengok jadi seri, walaupun dia tak pakai apa benda. Mata dia tu tajam. Kalau mata tak tajam, dia tidak kuat hakikat. Maka sebab tu mata tajam ni kebiasaan orang yang kuat beramal. Saya dah sebutnya dulu, tak silap saya lama dah. Saya sebut ni, orang yang mata dia putih, mata putih dia merah macam ikan buruk. Orang ni dia ada amalan dunia. Dia ada pakaian dunia. Mata putih dia tu merah macam ikan buruk. Ada juga yang jenis penyakit atau hal lain. Ni saya sebut normal. Ada orang mata dia hawa-hawa merah. Hawa merah. Kebiasaan dia ada khadam. Hawa merah. Hawa putih dia ni jadi hawa, kita tengok. Bukannya merah macam ikan buruk tu. Dia beramal akhirat tapi jalan kok khadam. Kebiasaan. Kalau mata dia, orang yang kuat beramal akhirat, mata dia menjadi seakan kuning. Ni orang kuat beramal akhirat. Mata putih dia tu kita tengok macam hawa-hawa kuning. Kalau dia kuat lagi beramal, dia jadi kuning macam ke orang sakit hati tu, jantung lubang. Tetapi dia tak ada penyakit. Ni saya kata kecuali orang ada penyakit. Ada pun orang ada penyakit, kita tak ambil kira lah, memang dia ada penyakit. Itu contoh antara yang pernah Tok Guru saya bagi tahu. Maka bila kita tengok mata, kita tahu tak dia ni kok mana dia pergi. Tak boleh lebong. Orang mata dia ni, kalau dia beramal dunia, orang mata dia kasar. Orang mata dia. Kita tengok mata dia, dia tak perasan. Kita tengok tu, kita tahu. Untuk diri kita saja. Kalau orang dia hawa halu, itu khadam biasa. Maka sebab tu dia bagi tahu manusia ni pada mata dia tu ada hakikat. Sebab tu dipanggil penyakit ain. Budak apabila dia terkena penyakit ain kerana penyakit dengki daripada mata si pendengki. Orang dengki ni bila dia tengok pada seorang budak, dia mudah kena penyakit ain dipanggil. Ain ni mata. Maka apabila dia sebut 1000 Allah Ta'ala menilik. Nazar ni dia pandang, dia renung. Kalau kita manusia ni, kita ambil, kita tengok, kita renung.
Dah, kita tak tengok, kita pun paling tak lain. Kita tengok, kita renung. Bermaksud ada matlamat kita tengok. Allah Ta'ala pada malam bulan Ramadan yang pertama kali, Maha Suci Allah Ta'ala bersifat dengan makhluk. Dia panggil maka menilik Allah Ta'ala. Dia perhati, dia tengok makhluk-makhluk dia pada satu malam Ramadan. Esok nak puasa, malam tu dia dah tengok. Dia renung. Dan apabila menilik ia kepada seorang hamba itu, nescaya tiada menyeksa ia dengan dia selama-lamanya. Pandangan berenung ni, maksud dia di sini merenung dengan rahmat. Dia merenung makhluk-makhluk dia itu. Lebih lagi puak jin dengan manusia ni pada malam Ramadan itu, dia renung dengan renungan rahmat, bukan renungan murka. Ada dia merenung murka. Seumpama dia tengok musuh-musuh agama Islam, dia tengok Allah Ta'ala ni, dia merenung. Tapi renung dia itu renung murka. Allah Ta'ala ni dia merenung dalam keadaan murka. Ada pun orang-orang yang menghadapi Ramadan pada malam satu Ramadan itu, dia adalah diberikan rahmat. Itu maksud diberikan rahmat. Dan apabila menilai ia akan seorang hamba itu, nescaya tiada menyaksinya selama-lamanya. Bila Allah Ta'ala pandang dengan pandangan rahmat, maka rahmat Allah Ta'ala itu singgah kepada makhluk. Dengan kasih yang belah dia tidak akan seksa makhluk. Dia tidak akan. Dan adalah bagi Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hari bulan Ramadan itu 1000 pemerdekaan daripada api neraka. Dilepaskan ahli neraka 1000 orang tiap-tiap daripada hari bulan Ramadan. Ma min 'abdin yasumu yawman min Ramadan illa zuwija zaujatan minal hur'in. Apa maksud hur'in? Bidadari syurga. Bidadari syurga. Fi khaymatin min durratin mujawwafatin mimma na'atallahu azza wa jal hurun maksuratun fil khiyam. Ini panjang ni, saya baca dulu. Tiada daripada seorang hamba Allah Ta'ala yang puasa sehari daripada bulan Ramadan itu, melainkan diberi akan dia itu isteri daripada bidadari di dalam khemah, daripada mutiara yang berongga, iaitu daripada disifatkan Allah Ta'ala itu di dalam Al-Quran, hurun maksuratun bil khiyam, yakni bidadari yang tersimpan, yakni tersembunyi di dalam beberapa khemah. Ni orang yang berpuasa, Allah Ta'ala nak beri bidadari. Dah, bidadari tu pula ada dalam khemah. Dah, khemah tu macam mana? Wallahu a'lam, dia tidak sebut. Dan adalah di atas tiap-tiap perempuan daripada bidadari itu 70 pakaian. Dia nak beri bidadari yang dia nak beri pada orang yang puasa tadi, yang mana bidadari itu dia ada 70 pakaian daripada emas dan perak. Dan lainnya yang tiada daripadanya itu pakaian atas warna yang lain. Dan memberi Allah Ta'ala baginya 70 warna bau-bauan yang tiada daripadanya itu warna atas warna yang lain. Warna 70, yang 70 itu bau dia lain-lain jenis. Buat daripada emas dengan perak. Buat daripada emas dengan perak. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala nak beri kepada orang yang berpuasa. Dan memberi Allah Ta'ala baginya 70 peratas. Apa peratas? Katil. Dia nak beri katil. Sebab 70 bidadari, 70 pakaian, 70 bauan, 70 peratas, 70 katil. Ni nak bagi siapa ni? Seorang puasa, orang lelaki. Tak payah bimbang lah. Kalau hok dok kahwin lagi tu jangan bimbang. Jaga puasa. Ni dok si fikir-fikir macam-macam, orang lain ada bini, aku tak ada bini. Tak payah bimbang. Ada rezeki kahwin, tak ada rezeki duduk seorang sudah. Dan daripada manikan yang merah
yang dipermata dengan mutiara. Katil tu buat daripada manikan bermaksud yakutatin tadi. Hamra daripada permata merah yang dipermatakan mutiara. Ada mutiara pula di katil. Penuh dengan mutiara, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan keseronokan. Dan solat ada? Solat tak ada dah. Puasa pun tak ada. Zakat lagi tak ada. Dah apa benda kita buat dalam syurga Ustaz? Tak ada benda dah buat. Bahkan apabila ahli syurga Allah Ta'ala kumpulkan kesemua sekali, Allah Ta'ala nak membuka hijab. Hijab ni macam mana? Macam saya pakai topeng tadi, saya buka. Kalau pakai topeng nampak dah mulut? Tak nampak. Tu hijab. Maka dalam surah ni ada lasir, tu hijab. Maka Allah Ta'ala ni dibuka hijab. Hijab dia ni bukan hijab lasir ni. Hijab mata kita ni tak nampak dia. Tak nampak. Maka dibuka, dipanggil kashfi, tersingkap. Kashfi asrar, bermaksud tersingkap hijab. Kita dapat melihat wajhullah. Wajhullah. Bila ni? Dalam syurga kelak. Bila kesemua Allah Ta'ala kumpul, semuanya Allah Ta'ala buka hijab. Bila nampak Allah Ta'ala yang layak dengan zatnya, mukhalafah dengan makhluk, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu cantik dan dia sangat suka pada yang cantik-cantik. Maka bila kita nampak saja, semua manusia dan jin sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah. Bila dia sujud pada Allah, Allah Ta'ala kata, angkat kepala kamu. Dalam syurga tak ada ibadat dah. Dah, semua tengok, baru semua sujud. Tak ada kata apa. Lidah ni terkelu, tak pernah tengok. Itulah Allah Ta'ala buka akan hijabnya. Maka barulah kita nampak sebenar-benar wajhullah. Maka atas dunia dia tidak zahirkan dirinya, tetapi dia ada bersama dengan kita. Cuma dia tidak nampak, dilihat dengan mata kasar, kerana dia terhijab. Dia ada hijab. Maka kita ni terhijab dengan dia. Maka hijab itu Allah Ta'ala akan singkat habis. Barulah kita nampak sebenar-benar Tuhan yang kita panggil Allahu Rabbul Jalil, Rabbul Alamin. Tuhan yang sekalian alam, Tuhan yang tinggi martabat. Maka ketika itu semuanya sujud kepada Allah, melihat wajhullah yang layak zatnya dengan mukhalafah dengan makhluk, yang mana di situlah Allah Ta'ala kata, angkat semua kepala kamu. Tak ada dah semayang. Itulah nak menunjukkan ahli syurga tadi Allah Ta'ala beri kelebihan yang cukup besar. Ada pun orang yang ahli kafir, kita kata orang kafir masuk dalam neraka Allah sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Tak ada had. Tak ada nak fikir dengan kepala kita ni, macam mana Allah Ta'ala buat kepada mereka. Ada pun kita yang masuk dalam syurga ni, kalau betul kita beriman dan beramal soleh, ada Islam walaupun misqala zarrah, seberat biji sawi, tetap masuk dalam syurga Allah. Selesai kita kata cerita ahli kafir, tak selesai lagi. Kita selesai dah. Maka kita duduk dalam syurga senang lainan, tak ada susah sedikit pun. Bahkan orang yang paling akhir sekali Allah Ta'ala beri 10 kali ganda orang yang terkaya di atas dunia dahulu. Kalau Sultan Brunei itu kaya, 10 kali Sultan Brunei kekayaan Allah Ta'ala beri orang yang paling akhir sekali masuk dalam syurga. Kalau orang paling mula sekali, bayang, orang paling akhir sekali dapat keistimewaan begitu. Masuk banyaknya harta dia, dia boleh huis kan, begitu. Dan harta Allah Ta'ala ini tidak luar walaupun sikit. Dia beri semua kekayaan dia yang banyak melampau luar kepada ahli syurga, tetapi kekayaan dia tidak pernah luar walaupun sedikit. Itu pelik. Ada pun kita ni kalau ada 10 riyal, beri ke orang 5 riyal, ada 5 riyal lah lagi. Macam mana jadi 10 riyal balik? Tu kita kata sifir akhirat.
Ada posisi atas dunia, beri 5, ada 5 jelah. Wallahu ta'ala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang buruk dan moh itu datang daripada diri saya sendiri. Itu pun dengan izin Allah Ta'ala juga. Saya sudahi dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Wallahu ta'ala alam.